رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita jumpa. Okey, pagi ni kita baca Ibnu Qudamah. Kita sambung daripada kelas online tu hari lah. Muka surat 14. Masih lagi pada wasiat pertama. Nak tukar laptop. Tukar laptop Okey. Start login kat sini je. Kadang kat. Pakai mouse Ustaz. Mouse ni. Mouse ni. Ustaz saya. Mungkin saya ini. Masuk. Doa kat sini. Ustaz masuk meter. Ni mic ni. Kita tarik kat sini je. Ni. Tu masuk dia punya kod tu kan? Itu ada GCM. Kod ada sini tak ada? Tak ada. Tak masuk tu. GCM dash DLQ. Ustaz ijaz lah. Tak bersopan. Okey. Ustaz buka mic. On mic dulu. Dengar suara? Bila? Okey. Mari. Mana Word dia nak? Ustaz tarik kat sini je. Tak Word ke nak PowerPoint? PowerPoint. Tak je PowerPoint. Jom. Satu share screen semua macam biasa lah. Okey. Okey, ni Okey, nampak slide tak? Oh, ni betul-betul tertinggal handphone ni, tinggal laptop ni betul masalah. Ingatkan laptop dalam kereta, kali keluar-keluar dekat Masjid Negara, buka kereta, laptop tak ada. Okey, tak apalah, tak ada je gitu. Okey, kita tengok slide ni. Dia adalah masih lagi pada wasiat pertama. Apa dia kata yang kita dah baca dulu. Dunia adalah peluang, maka
rebutlah ia. Ni ada, dalam ni kita dah baca ni. Kita baca sampai baris yang ke berapa? Baris yang ketiga. Baris kedua. Satu dia kata dunia ni tempat bercocok tanam. Kita dah cerita. Lagi satu dia kata dunia ni tempat apa? Tempat berniaga. Ni. Rupanya ulama' memperlihatkan dunia ni adalah tempat berniaga. Berniaganya macam mana? Bagi mendapat keuntungan. Dia berniaga ni nak kena ada modal lah. Nampak ke? Macam kecil je. Nampak tak? Okey. Suatu dia syarat ni berniaga ni mesti ada modal lah. Ni modal ni. Benda-benda ni kalau kita tengok memang telah disebut dalam kitab. Apakah pun modal perniagaan dalam mendapat untung di akhirat? Apa modal ni? Amal Ustaz? Kan. Modal di usia. Umur. Modal di usia. Jadi yang diperniagakan ni usia. Inilah perkara yang diperniagakan. Diperniagakan usia ni hinggalah dia menjana satu benda. Dia menjana satu benda. Ni nama dia untung. Ini yang disebut pada sini. Ni. Ni. Hebatnya ulama'-ulama' yang diberi panduan oleh Allah. Mereka memiliki kata-kata dan perkataan yang boleh dicontohkan pada dunia dan mudah untuk dipaham dan didapatkan kebaikan daripada dia. Tempat berniaga. Tempat tu kat mana ni yang dikata ni? Yang dikatakan tempat berniaga ni apa? Apa benda? Dunia lah. Dunia. Jadi kedai kita ni dunia. Kedai kita berniaga ni bukan jalan kau raman. Kedai kita berniaga ni yang kita own the business ialah dunia. Menarik betul dia punya huraian. Kalau kita baca, kita belajar, kita dengar, kita boleh leka. Kita boleh asyik dengan huraian dia. Kata-kata ulama' ni dia memukau. Dia membawa kita bagaikan ke satu alam lain. Jadi tempat berniaga ni mana? Tempat berniaga ni dunia. Dan tempoh perniagaan, nak kena tahu ni. Tempoh perniagaan berapa lama? Hayat. Jangka hayat. Tu nama dia jangka hayat ni lah. Jangka hayat. Kalau ada orang tempoh berniaga dia lama. Ada orang tempoh berniaga lama. Tapi untung tarak. Tarak untung lah. Dijual apa tu? Ada orang tempoh berniaga lama. Bukan tak ada untung. Modal pun habis. Ada orang tempoh berniaga sekejap. Tapi dia membawa untung yang banyak. Kenapa? Dia pandai berniaga. Dia pandai berniaga. Dia tahu benda yang patut diniaga. Dia tahu kaedah mendapat untung dengan paling bagus, paling baik, paling tinggi. Kenapa? Dia pandai berniaga. Jadi modal kita ni yang Imam Ghazali kata, modal kamu adalah nafas kamu.
Dan nafas itulah dikatakan usia. Dia perniagakan. Okey. Dalam Quran, boleh kalau rajin buka handphone, cuba tengok surah As-Saff. Surah As-Saff. Kita tulis makna saja kot. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah kata dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan? Allah Ta'ala nak tunjukkan pada orang beriman je. Orang tak beriman tak masuk dalam filem ni. Yang masuk dalam cerita ni orang beriman. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan? Satu perniagaan yang dikatakan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Yang selamatkan kamu dari azab yang pedih. Ni Allah tanya. Dia tanya siapa? Allah tanya siapa? Allah tanya orang beriman. Maukah aku tunjuk satu perniagaan yang menyelamatkan diri daripada azab yang pedih? Rupanya perniagaan ni ada benda yang dia boleh elak daripada azab. Azab yang pedih ni lah yang dikatakan api neraka ni. Ni surah As-Saff ayat 10. Lepas tu disambung pula ayat 11. Kalau kita baca je kitab ni, kita tak tahu huraian kan. Kita tak belajar, tak jumpa huraian. Kita tak nampak dia punya mutiara dia kat dalam. Iaitu apa cara berniaga tu? Kamu beriman kepada Allah. Satu. Dan berjihad di jalan Allah. Dua. Tiga. Jihad dengan apa? Dengan harta dan jiwamu. Dan Allah kata lagi, ditutup ayat ini dengan apa? Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ni dia kata ni. Dia kata kalau kau tahu, ini yang paling baik untuk kau. Ini dikatakan perniagaan. Perniagaan yang mengelakkan manusia itu daripada azab yang pedih. Ini perniagaan ini. Lepas tu, sambung lagi. Ayat 12. Nescaya Allah ampunkan. Nescaya Allah ampunkan apa? Dosa-dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga. Syurga yang macam mana? Yang mengalir di bawahnya sungai.
Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga. Dan ke tempat tinggal yang baik dalam syurga. Ada. Dan itulah kemenangan yang agung. Dia ada beberapa word plural. Ni. Sungai-sungai ni plural. Tempat-tempat ni plural. Plural apa cakap? Ha? Opposite plural apa? Singular. Plural apa? Saya ni sekolah sampai darjah 6 tak erti apa. Perkataan berganda. Berganda lah, berganda. Alah. Sekolah darjah 6 tapi sekolah orang putih. Tu yang tahu orang putih. Melayu tak tahu. Allah kata dia nak tunjukkan satu bisnes. Ini bukan bisnes online ni. Satu bisnes, dia punya untung apa? Engkau tak masuk neraka. Jadi bisnes ni yang kita kena buat. Sebab tu dalam Ibnu Qudamah dia kata, dunia ni tempat berniaga. Kalau orang tak faham, dia ingat berniaganya ni lah ni. Jual tudung, jual gini, jual gitu, jual perkhidmatan. Tapi dia mengambil satu perkataan daripada Quran. Apa perniagaan ni, maknanya apa yang kita nak roll usia kita ni. Perniagaan ni kan dia rolling kan. Dia labur, untung. Ada modal, untung. Jadi modal ni umur kita ni. Apa yang kita nak buat pada umur kita ni? Supaya dengan umur kita ni, modal kita ni, dia akan bawa untung. Apa untung? Engkau masuk syurga, engkau terlepas daripada azab yang pedih. Ni untung ni dahsyat ni. Untung ni dahsyat. Engkau masuk syurga, engkau lepas dari azab yang pedih. Jadi ketakutan-ketakutan yang dialami oleh manusia, dia kata takut masuk syurga, takut masuk neraka, takut apa? Siksa kubur, takut ni azab yang pedih. Dia ada satu benda dia kena buat satu bisnes. Buat satu bisnes. Bisnes tu nama dia apa? Mula-mula beriman kepada Allah. Lepas tu nak belajar tauhid pula ni. Beriman pada Allah ni maksud apa? Dia nak belajar tauhid. Yakin dengan Allah. Yakin. Iman. Percaya. Kenal. Rasa Allah dalam kehidupan. Kalau boleh setiap masa. Rasa Allah kehidupan. Nak ingat dia. Ingat. Zikir. Ingat. Nak tidur ingat dia. Nak tidur ingat dia macam mana? Nak tidur ingat. Niat dalam hati. Ya Allah. Aku tidur ni dengan niat. Engkau beri aku tenaga, aku bangun besok, aku dapat sambung ibadat pada engkau. Aku boleh meneruskan rasa taubat pada engkau. Itu nama dia tidur kerana Allah. Kau makan. Apa benda tu? Banyaknya bungkus. Kau makan. Apa tu? Lemak. Pulut kuning. Wah, kau orang rugilah orang lain tak datang. Macam pulut kuning, bukan pulut kuning. Plastik kuning, bukan pulut kuning. Orang kalau kau makan kan, plastik kuning dia nampak pulut. Tu bahaya tu. Apa nak niat makan ni? Ya Allah, aku makan supaya engkau beri aku tenaga. Sebab apa? Dia yang beri tenaga, bukan makanan. Engkau beri aku tenaga, aku dapat sambung taat pada engkau. Tu dikatakan, makan kerana Allah. Dan benda-benda lain lah. Ya Allah, aku masuk tandas supaya buang najis ni, supaya tak beri mudarat pada aku, dan memberi afiat pada aku, dan aku beri taat pada engkau. Kalau benda tu boleh berlaku dalam Minhajul Abidin, dikatakan apa? Engkau sentiasa Allah di hatimu. Allah di hatimu. Dan orang-orang soleh, dia akan menjadikan Allah ni bukan saja di hati dia, menjadi idaman dia. Idaman dia apa? Untuk jumpa, untuk bercakap, untuk bertemu, untuk mengadu, untuk menyembah, untuk berkata. Orang soleh lah. Orang soleh. Kenapa? Dia dah kenal Allah siapa.
Dia akan nyanyi dalam hati, kau tetap idaman hati. Lagu siapa tu? Lagu nasyid. Eddie Cat ni, bukan nasyid. Kau tetap idaman hati. Dia akan rasa benda ni. Kenapa dia boleh feel benda ni? Pada dia Allah je. Lain tak ada apa-apa. Lain tak ada makna. Lain tak boleh beri bekas. Lain tak boleh beri bahagia. Apa boleh beri bahagia? Allah. Jadi yang dikejar itu Allah. Jadi diperniagakan, dia wakafkan usia dia ni, dia wakafkan diri dia adalah dengan beriman pada Allah. Satu, kena beriman dengan Allah. Maknanya nak azab, nak berniaga dengan betul ni, first, beriman. Kalau tak beriman, ini berat. Ini berat. Tu nak faham iman ni apa? Iman ni apa tu? Kena belajar iman ni apa ni? Mula-mula menerima hati, yakin Allah, beriman, lepas tu terima hati, apa segala hukum dia, terima, lepas tu buat pula, amalkan dengan anggota, lepas tu ikrar dengan lidah, lepas tu yakin pada hati, tasdik qalbi, ikrar lisan, tasdik qalbi, lepas tu amal pada anggota. Itu tiga yang pada mudahnya memperkatakan iman. Ini benda yang dikatakan bila kita beriman, kita berniaga, roll kita punya usia ni, labur usia kita ni, kita berniaga agar terlepas kita daripada azab yang pedih. Azab yang pedih. Untung dia, azab yang pedih. Tu dia kata, Ibnu Qudamah kata, dunia ini adalah tempat engkau berniaga bagi mendapat untung. Untung dia apa? Azab yang pedih. Ni kita kena highlight benda ni dekat kepala otak kita. Ni. Kita kena cakap dengan diri kita hari-hari tau. Mari kita berniaga, engkau akan dapat untung. Azab yang pedih. Ni kena fokus pada benda ni. Untung berniaga itu azab yang pedih. Kalau Allah kata pedih, memang pedih. Pedih macam mana? Sangat pedih. Level dia sangat pedih. Macam kalau kita masuk restoran kan, dia ada tulis tau, pedas 1/10. Doktor, kenapa dulu saya masuk tu? Dia ada cili tu, dia nak tahu cili tu. Dia tanya kita, pedas nombor berapa kita nak? Kalau nombor 10 ni mungkin tertanggal lidah lah, pedas gila je. Agaknya lah. Macam kita pergi hospital lah, emergency kan. Pakcik sakit. Bagi saya nombor 1/10. Maknanya kalau 10 paling sakit. Saya dengar dulu masa saya hantar anak saya dulu kena denggi. Dia dekat KL check, klinik kata denggi. Lalas suami dia kata bawa hospital Banting lah, senang nak duduk Banting. Sampai hospital Banting tu, MA tu, medical assistant tu, dia tanya anak saya, sekarang ni sakit ke? Yelah sakit, badan gigil sakit. 1/10 dia kata. Saya kata apa benda 10 ni? Rupanya rank 10 paling sakit. Lepas tu dia kata, anak dia kata apa? 10. Bukan 10. 10 ni dia kata sakit nak mati. Tahu takut dia cakap 10. Sakit nak mati. 9 sakit nak beranak. Dia cakap tau. 9 sakit nak beranak. Anak saya kata 8. Sebab apa? Ini bukan nak beranak. Tapi tengok keadaan dia memang teruk lah waktu tu. Dia kena denggi. Dia dengan anak dia kena denggi. Apa yang kita nak kata rupanya ada ranking. Tapi azab neraka ni, kalau kita kata 10, dia bukan 10. Kenapa? Dia azab yang tak boleh dibayangkan, seperti mana syurga, dia punya balasan indah, tak boleh dibayangkan. Dia tak ada rank. Dekat dunia ni ranking ni tak ada. Tapi ada satu tawaran yang Allah kata, maukah aku tunjukkan? Jadi yang beri tunjuk ni apa? Yang tunjuk ni Allah. Dan dia cerita dalam Al-Quran. Allah cakap Al-Quran. Iaitu kamu beriman pada Allah. Beriman. Beriman ni yakin. 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 Kita makan, kita yakin. Allah yang uruskan rezeki kita. Bukan dia datang sendiri. Bukan dengan sebab kerja kita. Bukan dengan sebab kita usahakan. Tapi yang beri sebenarnya Allah.
Sebab itu untuk Allah beri kita pahala je. Kita buat, kita pergi cari rezeki, Allah beri pahala. Tapi urusan adalah Allah. Yakin? Yakin. Itu nama dia apa? Iman. Kita bangun ni bukan sebab kita rehat. Bukan kita bangun ni sebab Allah belum nak matikan kita. Dan siapa yang beri usia? Dia yang beri usia. Siapa yang buka mata kita? Alhamdulillahillazi ahyana. Dia yang menghidupkan kita setelah dia matikan kita semalam. Faham tadi ya? Dia matikan kita semalam dan kita dihidupkan pagi ni. Jadi wajiblah pada manusia itu melahirkan rasa syukur. Itu peraturan-peraturan tu. Peraturan apa? Peraturan orang-orang yang beriman. Dia apa-apa pun dia ingat Allah. Dia azan, dia rasa Allah panggil aku ni semayang. Dia rasa everything adalah Allah dalam kehidupan dia. Itu dia hati-hati orang yang beriman yang dikatakan itulah sifat orang yang bertakwa. Itu dah bertakwa tu. Takwa. Tu yang kita dulu masa ngaji-ngaji dulu kan ada nasyid lah. Inilah sifat mukmin yang bertakwa. Dia ada mukmin ni ada sifat. Inilah sifat mukmin yang bertakwa. Cuba sambung. Korang ke KL tak ada kumpulan nasyid ke? Pakai baju jubah warna biru. Inilah sifat. Tak ada kumpulan nasyid? Kumpulan futsal ada? Tak boleh pakai betul lah. Main volleyball ada? Mana Syed? Syed main volleyball. Kumpulan nasyid pun tak ada Muzadah. Muzadah kena buat lah Muzadah. Dia perlu tau. Terutama bila KKR ni panas, hujan tak turun. Dia sangat perlu. Kalau boleh hantar kat takungan air tau. Perlu ni mana ni? Kalau rasa hujan tak turun, kemarau, hantar kat takungan air. Suruh dia nyanyi. Faham tak maksud tersirat ni? Kalau tak faham tak tahu lah. Inilah sifat mukmin yang bertakwa. Sambungan dia apa? Yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Hati dia. Hati dia ni, dia tak ada benda lain yang diingat. Hati dia ni, mukmin yang bertakwa ni, hati dia, ulama tulis lirik tu, sentiasa dengan Tuhan dia. Dia seolah dia macam dia mabuk. Tu orang angau. Angau lah. Macam Cik Piramli tu, Madu 3, dia nak makan, dia nampak Sabariah. Sabariah ke nama bini yang kedua tu? Dia tengok Amari, dia nampak Sabariah. Ni angau. Dia orang angau. Dia tengok langit, dia ingat Allah. Bukan dia nampak zat Allah. Allah zat dia, kita tak tahu. Tengok langit, dia ingat Allah. Hatta dia tengok laptop, dia ingat Allah. Kenapa? Allah jadikan manusia itu ada akal, dan akal itu boleh menjana satu kemodenan. Apa? Ada laptop. Dia video call dengan anak dia boleh ingat Allah. Kenapa? Teknologi yang dibuat oleh manusia ni hasil daripada akal yang Allah beri. Akal tu besar ni je, sama je. Otak kita dengan otak orang lain lebih kurang besar ni je. Tapi apa waya-waya dalam ni yang menyebabkan ada orang boleh buat gini, ada orang boleh buat gini. Siapa yang hebat? Bukan orang tu yang hebat. Tapi Allah yang hebat meletakkan otak tu gini, dan letak keadaan otak tak sama. Kalau keadaan otak sama, semua orang jadi pengarah. Tak ada orang jadi orang bawah. Dijadikan ada orang otak dia gini, dia mampu sampai sini je dan dia jadi orang bawah. Ada orang otak dia upaya untuk capai ke benda lebih baik, dijadikan orang atas. Allah susun ni atas menunjukkan hebat dia. Hebat dia. Lepas tu ada orang kita tengok dia sampai sini je dia boleh pergi. Ada orang dia ada potensi akademik yang bagus. Ada orang dia pandai bercakap. Ada orang dia tak pandai bercakap. Ada orang dia jadi good listener. Ada orang dia boleh elaborate. Ada orang dia boleh explain. Ada orang dia boleh bercakap. Dia ada potensi jadi salesman. Allah jadikan akal gitu. Saya dulu masa form 5 kan. Saya ingat kawan saya. Dan akhirnya dia jadi salesman yang berjaya. Dia ni suka jalan seorang. Dulu sekolah teknik. Jadi kalau outing ni dia tak jalan dengan orang, jalan seorang. Lepas tu balik, dia cerita lah.
Dekat pavilion, pangwayang. Cerita ni tau. Cerita kungfu dia kata. Hero dia pakai baju macam ni. Wah, dia bersilat lah. Kungfu tu dia macam ni. Lepas tu ada kuda datang. Cina. Gini dia kata. Dia kata dia tengok poster lah. Gini. Lepas tu budak tanya lah. Cerita tu belum main. Habis kau tengok apa? Aku tengok dekat poster Coming Soon. Coming Soon tu dia boleh cerita setengah jam. Tu Coming Soon tak? Dulu kan ada kan? Dia kalau Coming Soon lagi apa? Ni wayang-wayang tiket 80 sen ni. Tengok ni. Sakit tengkuk ni. Gini. Dekat rek tengok begini sakit tengkuk. Nah, kelakarnya kalau beli tiket mesti orang tiket tu cakap Cina dengan aku. Tu aku geram. Saya bukan Cina ah. Kita dekat Cina. Dia nak cakap apa tu? Tuan Muhsin. Dia ada Allah jadikan akal ini, dia ada potensi untuk meyakinkan orang dengan penerangan yang dilihat hanya daripada gambar. Akhirnya dia jadi businessman yang berjaya. Dia jadi salesman. Itulah salesman. Ini salesman tanya sepatah jual sepatah, itu bukan salesman, itu diaman. Ni yang kita kata ni. Kita lihat dia kita kata hebat dia ni. Tapi kita kena look one step further. Hebatnya Allah menjadikan akal dia gitu. Biru. Itu orang beriman. Jiwa dia ni apa pun dengan Allah. Allahu Akbar. Satu. Ni satu. Ni satu. Ini satu perniagaan ni. Ini nombor satu. Apa yang Allah tunjukkan untuk selamatkan azab yang pedih, engkau beriman. Satu. Dua, dikatakan engkau jihad. Jihad. Nombor dua, jihad. Jihad dengan apa? Satu dikatakan ni nama dia harta. Ni 2.1. Lagi satu jiwa. Jiwa ni apa? Diri. Diri ni apa? Diri ni apa? Jiwa ni diri lah. Diri ni apa? Diri ni lah usia. Dekat sinilah kaitannya dengan ulama kata engkau berniaga, gunakan modal, engkau akan dapat keuntungan. Jiwa ni lah perasaan. Jihad ni kalau kita kata orang berjihad adalah orang yang berkorban. Betul? Betul tak berkorban? Berkorban. Duit. Apa benda kebaikan, bagi lah. Tak dapat banyak, bagi sikit. Ni tabung-tabung Jumaat, ni kelas-kelas pada ain ni, bagi. Jangan cakap apa-apa. Jangan cakap apa-apa. Jangan kata, aku bagi seminggu RM5, aku dapat makan karipap satu je, dia kata. Ini bukan duit karipap, harap maklum. Ini bukan duit karipap. Ini terpulanglah AJK nak buat apa, duit ni nak buat macam mana ke, nak beli air ke apa benda ke. Jangan bagi RM5, karipap je, bagi dua tu, dia kata. Karipap boleh 30 sen. Bukan, ini bukan duit karipap. Ini kita niatkan, inilah jihad kita pada majlis ilmu. Cukup lah. Jadi siapa belajar, nanti dapat pahala. Kenapa? Kita ada saham kat situ. Itu dikatakan harta. Dikatakan harta. Niat ni kita berkorban pada jalan Allah. Itu nama dia jihad. Lepas tu kita wakafkan diri kita, kita wakafkan tenaga kita pada benda kebaikan. Tak kira lah kerja ke apa ke, lebih elok khusus pada untuk baiki diri kita. Hari Ahad ni nak rehat, tapi kita pergi belajar. Kenapa? Kita korbankan diri kita untuk kita jadi orang yang baik. Itu nama dia jihad. Itu nama dia jihad. Kita tak ada perang, tak ada. Kita tak ada berperang dengan orang kafir menentang Islam dekat Malaysia, tak ada. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita perang dengan nafsu kita. Rasulullah ni dia balik dari perang Badar. Perang Badar ni gawat. Kalut. 313 lawan 1000 orang. 1 lawan 3. Hingga Rasulullah berdoa di perang Badar, kalau engkau tak bantu kami ya Allah,
aku bimbang, lepas ni tak ada orang sembah engkau. Kerana kebanyakan orang Islam yang kuat-kuat semua dalam tu. Yang tinggal hanyalah anak-anak dan wanita di Madinah. Kalau engkau tak tolong kami, ya Allah, aku bimbang, tak ada orang akan sembah engkau lagi. Rasulullah angkat tangan dia, sampai jubah dia jatuh. Tinggi angkat, jubah dia jatuh. Sampai terlihatlah ketiak dia yang mulia, yang putih. Sahabat kata nampak ketiak dia. Waktu itulah Allah turunkan malaikat-malaikat yang memakai jubah serban berwarna hijau yang dikatakan berekor dua. Itu dalam kitab-kitab sirah dia kata gitulah. Tetapi bila pulang, Rasulullah kata apa? Kita baru pulang daripada perang yang kecil. Perang yang kecil. Punya gawat tu, perang yang kecil. Ada perang yang lagi besar. Sahabat tanya, apa Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Tu jihad yang besar ni hawa nafsu. Nafsu apa-apa lah, tak kira lah. Nafsu makan ke, nafsu tidur ke, nafsu nak bercakap ke, nafsu nak melawan ke, nafsu nak bergaduh ke, nafsu nak ngumpat ke. Apa benda-benda yang tidak berapa baik ni dilawan, itulah nama jihad. Inilah dikatakan satu perniagaan menjual itu dengan menggunakan kaedah 3 barang. Apa? Iman pada Allah. Jihad ni bagi 2. Apa? Satu harta, satu jiwa. Jadi kalau main dia adalah 2 lah. Main dia 2. Tapi yang kedua tu ada sub. Apa dia? Satu harta atau jiwa. Jiwa ni diri kita. Korbankan diri kita untuk agama Islam lah. Agama Islam tu perintah. Dan kebaikannya datang pada kita. Dulu kadang-kadang masa belajar pagi-pagi. Kalau dekat sekolah swasta pagi-pagi buat senaman. Tapi kalau kat pondok kadang-kadang kita tengok para pelajar ni, dia nyanyi lagu-lagu yang boleh semangatkan dia untuk terus berada dalam keadaan yang baik. Korbankan harta kamu, korbankan jiwa kamu. Ni. Agar mulia Islam, korbankan harta kamu, korbankan jiwa kamu, agar mulia Islam. Tak pernah dengar kan? Tu confirm lah tak dengar. Itu yang penting tu Mutada KKR ni buat guru nasyid. Kita buat audition lah. Kita buat audition. Audition mesti buat waktu mendung. Kalau dia nyanyi baik, tak boleh. Kau tak boleh. Tu perkataan yang selalu bermain di kepala tu lah. Korbankan harta, korbankan jiwa agar Islam mulia. Tu antara nasyid tu lah. Tu korban ni rupanya satu perniagaan. Belajar beriman kepada Allah, maksud iman satu perniagaan. Letak duit dalam tabung, satu perniagaan. Wakaf sesuatu untuk kebaikan, satu perniagaan. Yang pastinya Allah kata, untungnya itu engkau terlepas daripada azab yang pedih. Pasti. Kenapa? Quran ini kan benar. Itulah yang lebih baik. Perniagaan inilah yang lebih baik kalau engkau tahu. Masalahnya tak tahu. Nescaya ni apa? Dia kena highlight perkataan nescaya ni dan buat satu perkataan yang menguatkan nescaya ni. Ini nama dia pasti. Bukan pasti tadika tu. Pasti. Apa dalam bahasa putih kata apa? Sure? Bukan sure. Confirm kot. Definitely kot. For sure. Dulu ingat arwah Ted. Arwah Ted. Dia dah meninggal lah. Saya panggil dia Ted. Budak panggil dia Ted. TED. Dia ni Pak Ngah Studio punya pembantu lah.
Dia ada dua, bantu lelaki dia ada dua. Satu Jai, satu Ted. Ted ni saya baru dengar berapa tahun lalu dia dah meninggal. Ted. Dia umur dia dengan saya, kalau nak ikut, saya rasa dia muda 3-4 tahun lah. Kalau dia hidup sekarang ni, umur dia dalam 56-55 lah. Dulu saya rakam nasyid, dia yang jadi jaga alat lah. Saya bila cakap sure tu saya ingat. Dia suruh cakap macam ni. Only iman that will ensure. Dia kata tu. Lirik tu ensure. Dia suka budak yang nyanyi, budak daripada Baitul Mal ni, nama dia Ayub. Nama dia Ayub. Dia kata, kau jangan kata only iman that will ensure. Itu bahasa engkau punya Felda, dia kata. Dia cakap budak ni Felda bersaut. Itu bahasa kampung kau Felda bersaut. Diorang ni gurau-gurau dia kasar kadang. Tapi dengan saya tak kisah. Dia hentam, saya hentam je. Sebab dia pakai gurau, kita gurau. Tapi dia okey. Dia memang boleh gurau. Tapi budak-budak ni kadang dia tegas hati tau. Budak ni, kita tahu tau. Budak-budak kalau dia ada seni tau. Dia boleh nyanyi, dia boleh buat lagu. Satu benda yang kita kena tahu, dia ni very sensitive. Kalau kita tahu lah. Sebab jiwa dah halus. Silap dia boleh mengajuk. Tu dia kata, engkau nyanyi ni, engkau kena bayangkan kau orang putih lah. Engkau feel the beat. Tak. Only iman that will ensure. Kan bunyi orang putih kata. Bukan saya lah, masa cerita tu lah. Kan bunyi orang putih, ensure. Ni apa ni? Sure. So dia kata, sure. Tu dia punya marah tu panjang. Sure. Dia pendek je. Are you sure? Yes, I'm sure. Sure ni apa? Pasti. Apa? Allah akan ampunkan dosa kau. Daripada ampun dosa ni lah, dikatakan dia tidak dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Dosa dia diampunkan. Rupanya perjalanan belajar jihad ni, perjalanan bagi duit dekat infak, apa saja, diri kita wakafkan untuk agama, untuk muliakan agama ni, apa saja, walaupun kita rasa kita kadang nafsu kita menolak. Kita kalau pakai macam inilah, kita cakap kita nak jadi orang baik. Bukan kita baik. Ini yang salah faham. Bukan tunjuk kita baik. Kita nak jadi orang baik. Contohlah kita kata kita pakai macam ni. Kadang-kadang ada orang tak faham. Saya ada jumpa kawan saya dulu. Yang lama saya tak jumpa. Dia tengok saya. Kawan ITM lah. Dia antara soalan yang dia kata apa? Macam mana kau terjebak? Ni. Saya dah kata dia terjebak apa? Dulu kau tak pakai gini kan? Terjebak ni, maksud apa Jadi penyamun, jadi orang jahat, itu terjebak. Jangan guna terjebak. Kadang-kadang dia tanya, macam mana kau terlibat? Terlibat ni jenayah. Gunalah perkataan yang betul. Macam mana kau terjebak? Dia terjebak apa? Yelah, kau terjebak pakai macam ni. Terjebak ni benda silap. Tapi saya tak nak cakap apa-apa lah. Tak apalah, dia mungkin bahasa dia tidak berapa kena lah dengan perkataan dia. Kita niatkan apa? Nafsu tak setuju. Nafsu tak setuju. Nafsu kalau boleh nak pakai jeans, pakai apa? Pakai apa? T-shirt payung. Apa t-shirt payung tu? Tu kalau dekat apa, kalau yang bukan original tu RM20 tu. Apa tu? Yang mahal tu lah. Yang mahal. Walaupun umur dah 60. Walaupun umur dah 50. Nafsu tu dia suka supaya dia kelihatan muda. Dia kelihatan bergaya. Walaupun orang kata, Ustaz pakai macam ni nampak muda. Ustaz pakai macam ni nampak tua. Pakai apa? Pakai jubah. Ada juga kata itu. Kita tengok Ustaz. Ni orang ni 65. Even dia kelihatan muda dan you. Kenapa? Dia pakai macam ni. Saya tak peduli. Memang nafsu kata macam tu dia nak. Tapi kita korbankan. Kenapa? We are trying our best untuk apa? Untuk jihad. Itu jihad kita. Itu perlawanan kita. Bukan kata kita suka. Tak. Nafsu tak suka. Nak tutup muka. Nak laburkan tudung. Tak nak bergaya-gaya. Tak nak pakai gincu. Nafsu cukup tak suka. Kawan pula kata, you punya muka kusam lah.
Kusam tu kusam Kau ni nampak macam orang sakit lah. Pakailah gincu sikit. Kita kan dalam company corporate. Well, you don't look like a corporate image. Tahu? Saya dulu ni cerita pengalaman saya lah. Saya dulu jabatan audit. Masa saya masuk kerja Telkom. Dalam tu, saya pakai serban. Lepas tu ada kawan-kawan ni kadang Jumaat pakai serban. Lepas tu adalah, dalam 12 orang ni, ada 4-5 orang pakai kopiah. Sampai bos saya ni, ditegur oleh kawan-kawan dia, yang senior level ni. Hang punya department tu apa? Tablik kah? Rekam dia kata. Dia kata gitu tau. Dia kata gitu. Jadi saya cubalah mempertahankan keadaan ni. Tapi tak diterima lah. Jadi dia keluar satu email. Shape up or ship out. Faham tak mana dia? Shape up. Shape up. Shape. S-H-A-P-E. Or ship out. Dia keluar email gitu je. Saya tak nak balas. Kalau saya balas kasar. Saya diam. Saya ingat nak balas apa tau. Saya kata kawan saya, aku ingat nak balas dia apa. Saya nak tulis apa tau. GTH. Faham kan GTH kan? Saya punya jahat tu, saya macam nak cakap. Tapi dah kenang, tak boleh kot cakap itu. Tu GTH Go to hell. Sebab saya rasa tercabar bila ada orang memperendahkan agama. Saya takut tercabar. Lepas tu kawan-kawan, saya sabarkan kawan-kawan dan kawan-kawan sabar saya. Akhirnya adalah, tu cerita lepas tu saya tak cakap lah. Tak bagus nak cerita kat sini lah. Apa yang kita kata, tak apalah. Macam mana pahaman, macam mana orang, dia adalah datang daripada latar belakang yang beza. Tapi kita mesti ada pegangan tanpa tidak mempergaduhkan, dan kita mesti hormat juga pandangan orang walaupun kata pandangan ini salah. Tapi kita mesti ada satu prinsip yang tegas, yang kuat, yang dia punya kuat ni bagaikan karang di lautan. Atau karang di lautan tak? Tak terusik dilanda badai. Tu. Dia indah. Orang tengok dia, orang sanggup menyelam tengok dia. Dia keras. Orang sanggup menyelam tengok dia. Nampak indah. Dan dia tidak terusik dilanda badai. Dalam tu bukan sikit-sikit nyombak tau. Tolak, dia tetap di situ. Kenapa? Dia ada good foundation. Apa dia? Dia yakin apa dia buat betul. Kalau dia terusik dari badai, dia tidak dipanggil karang. Dia dipanggil berlain. Apa? Pasir. Pasir kan bergerak. Angin datang bergerak. Dan pasir ni mudah didapati. Di kasut-kasut kita pun ada pasir. Di slipper kita pijak pun ada pasir. Jadi bukan itu nilaian kita. Kita bukan dinilai dengan pasir. Kita minta Allah nilai kita sebagai karang yang teguh, tidak terusik dari badai. Itu bahasa-bahasa sastra lah. Korang dalam hati ada taman ke? Tak ada taman? Kalau ada taman tak faham. Ini balasan. Ini kategori dia balasan. Atau kategori dia hasil perniagaan. Ni. Hasil perniagaan. Niaga apa? Yang 3 tu dah. 2 tu. Inilah hasil perniagaan. 1, Allah ampunkan dosa dan plural dosa-dosa. Kenapa? Allah ampunkan banyak dosa. Semua dosa. Allah tak kata aku ampunkan dosa. Tak, aku ampunkan dosa-dosa. Dosa-dosa ni maksud apa? Dosa dosa waktu dulu. Dosa waktu sekarang. Itu yang dosa-dosa tu. Dosa kecil, dosa besar. Dosa buat seorang-seorang, dosa buat ramai-ramai. Dosa buat waktu jahil, dosa buat waktu berilmu.
Ni ulama kata ni, guru-guru cakap ni. Itulah dia cakap perkataan dosa-dosa. Dosa buat masa kerja, dosa buat masa pencin. Dosa buat masa bujang, dosa buat masa dah kahwin. Bujang mengumpat, dah kahwin mengumpat. Bujang ngumpat ke kawan, dah kahwin ngumpat mak mertua. Bukan orang sini, bukan orang sini. Contoh. Mak mertua I ni menyampah I. Mula lah. I lagi menyampah dengan mak mertua I. Wah, dia saling menyatakan fakta. Mak mertua I pemalas tau. Mak mertua I lagi best, bodoh. Gitu. Oh, sedapnya. Sedap. Mengumpat ni memang sedap. Benda paling sedap yang tak makan, mengumpat. Kita cuba mengumpat. Betul tak kedah? Dosa. Bukan dosa. Dosa-dosa. Lepas Allah ampunkan dosa, Allah dengan rahmat dia masukkan ke dalam syurga. Dan dia nak kata syurga ni indah, di bawahnya ada sungai-sungai. Sebab tu dekat dunia ni, kalau nak pergi relax-relax, nak rehat-rehat, nak senang-senang, pergi Sungai Congkak. Bukit Belacan. Bukit Belacan ada sungai lagi ke? Tak ada dah Lama tak pergi Bukit Belacan tu. Dulu ada pergi lah sekolah Ampang tu. Masa tu form 3. Datang je, cikgu kata, boys, you baru lepas ambil SRP kan? Berapa you datang sekolah? Guru besar tu datang. Cikgu kelas, dia tengok kita menyampah, membising je. Tak payah datang je, pergi balik. Tak balik, pergi Bukit Belacan. Ini contoh cerita dululah. Dah dia tak bagi kita datang, mak kata pergi sekolah juga. Dah cikgu tu tak datang, membising ke tu? Dah pergi lah. Dah sekarang mak pergi Bukit Belacan lah. Mak pun diam, tak kira apa dah. Sungai. Lepas orang kalau dia bercuti, dia nak makan-makan, dia cari sungai. Kenapa? Fitrah Allah jadikan kita ni suka sungai. Sebab tu dalam syurga ni ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada sungai yang mengalir di bawah. Di bawah tau. Kita duduk sebelah sungai kat dunia. Rupanya bawah ni ada sungai yang mengalir. Dan tempat-tempat tinggal yang baik. Maknanya bukan satu tempat, banyak tempat. Bukan satu sungai, banyak sungai. Plural. Jam tu cepat Plural. Maknanya banyak bagi malaikat-malaikat syurga disediakan. Syurga ada. Dan itulah kemenangan yang agung. Inilah sebenarnya kemenangan. Inilah sebenarnya kemenangan. Apa? Engkau berniaga, selamatkan diri daripada api neraka dengan cara apa? Jadi orang beriman, jadi orang yang berkorban, tak kira apa benda yang boleh korban. Dan Allah kata, kalau engkau tahu, engkau buat, inilah patut engkau buat. Dan Allah janji dalam Quran, lepas tu kita kata, wajib kita yakin, orang yang berjihad, orang yang beriman, masuk syurga. Ini nama dia wajib apa dalam kitab Tauhid, nama dia wajib apa? Aradi. Wajib yang mendatang dengan datangnya ayat Quran memberitahu. Allah boleh masukkan siapa dalam syurga, asal dia. Harus. Allah boleh masukkan siapa neraka. Sebab apa? Neraka tu dia punya, syurga dia punya. Tapi janji Allah itu tak mungkir. Allah masukkan orang-orang yang berjihad, beriman, masuk syurga. Ini nama dia, wajib kita yakin, wajib aradi. Orang buat baik masuk neraka, mustahil aradi. Mustahil aradi. Mustahil. Kenapa mustahil aradi? Allah innaka la tuliful mi'ad. Allah tidak mungkin janji. Jadi ini nama dia. Ini wajib aradi ni. Salah satu wajib aradi ni ialah dengan datangnya nas daripada Quran dan hadis menyatakan suatu benda yang wajib kita yakini. Inilah yang dikatakan tempat apa? Berniaga mendapat keuntungan. 4 perkataan dia memerlukan 1 hour untuk urai. Kalau belajarlah. Kalau bacalah. Taklah dapat apa-apa. Jadi mutiara dia pada huraian. Sebab tu kita datang belajar. Yang sentuh kita tu adalah huraian dia. Perkataan ni mungkin perkataan biasa je. Berniaga untung, itu je. Tapi apa kaitan dengan ayat Quran yang telah dikeluarkan
Oh, ya, agama ni luasnya. Perkataan ulama-ulama, yang ulama-ulama keluarkan, yang guru-guru keluarkan, dia menjadikan, dia tarik hati kita, jadi kita asyik. Dan kita seolah-olah berada di suatu suasana yang lain. Itu indahnya mengenal Allah tu. Indahnya kat situ. Kita rasa macam, best lah. Lepas tu kita, best lah. Kita kata best. Best dia sampai mulut kita tak boleh buka untuk nguap kadang-kadang. Boleh duduk 2 jam duduk 3 hari steady Itulah magicnya majlis ilmu. Kalau saya nak beritahu tu lah. Tapi kena dapat mutiara yang betul lah. Kalau tak diurai dengan betul pun nanti macam orang masak tak sedap. Makan juga tapi tak sedap. Tapi kalau kita urai dengan betul, kita tengok benda yang betul, kita dapat belajar yang betul, kita kata sedap makanan ni. Dan kita akan rasa nak repeat. Walau jauh, kita datang. Walau dah pencen, kita sampai. Ni dah pencen ni. Kenapa? Sedaplah makan sana. Makan apa? Makan ada satu lauk nama dia Ibnu Qudamah. Tu kita nampak orang pergi belajar jauh-jauh kan. Dah jam pagi-pagi. Kenapa Kenapa sanggup Sanggup. Saya keluar rumah tadi 5 suku. Sanggup? Sanggup. Kalau ikut apa saya keluar pagi buta. Saya ada 2 hari seminggu saya kena keluar pagi. Sebelum subuh. Subuh dekat tempat. Satu hari Selasa, satu hari ni lah. Satu hari Selasa, satu hari ni. Ni saya jadi macam orang kerja. Malah saya lagi cepat orang kerja lah. 5 suku, keluar. Sampai dekat masjid yang tempat saya ngajar tu, subuh. Padahal kelas 8. Macam ni lah kelas 8. Sempatlah pergi cari roti canai dulu ke, nak zikir ke, nak apa ke. Berbual dengan orang kampung sana. Ustaz sampai cepat Dia kata saya takut jam. Sempatlah berbual. Penat, memanglah penat. Sebab fizikal kita ni penat kan. Tapi dalam penat itulah ada indah. Indah tu yang mahal. Penat ni duduk rumah pun penat. Tadi duduk rumah lagi pencin duduk rumah. Tak ada buat apa. Penat je. Tapi bila ada satu benda yang kita buat dan Allah bagi kita keseronokan, itu yang mahal. Itu yang orang putih kata passion. Passion apa? Pukul 9 Ustaz. Dia punya passion ni pukul 9 dah. Okeylah. Kau nak kerja kan? Aku tak kerja tak apa. Kita sambung. Dan dunia ini 3. 1, tempat bercucuk tanam. Nampak Dia kata tempat bercucuk tanam. 2, tempat berniaga. Kedai kita ni lah dunia ni. Lagi, tempat mendapat bekalan daripadanya. Sambung tu lah. Kat mana? Tempat apa? Tempat dapat bekalan. Ni. Bilalah nak habis kitab Muqtadah? Nantilah COVID-25 dia habis lah. Saya tak boleh urai dengan pendek lah. Nanti saya, sebab apa? Pada saya macam saya belajar dulu kan. Kita tak nampak apa benda nak cakap. Kita tak nampak tau. Kalau baca kat rumah, mampu tak nampak. Tapi macam mana guru urai, dia kait ayat Quran dan dia begini dan Allah Ta'ala beri ilham apa semua. Nampak benda ni bersangkutan. Jadi kita nampak. Jadi benda yang nak nampak ni yang kita nak. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Wa billahi a'lam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.